Bab ke-71, tidak harus berwudu dengan nabi, iaitu air rendaman buah kurma kering ataupun lain-lain, dan dengan sesuatu yang memabukkan. Al-Hasan dan Abu Al-Aliyah tidak suka menggunakannya. Atta berkata, bertayamum lebih aku suka daripada berwudu menggunakan nabil dan susu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Terlebih dahulu molek juga kalau kita tengok nota dulu, nota 100 yang 141 tu, bawah tu lah, bawah sekali. Benda-benda yang termasuk atau dimasukkan ke dalam air ada dua macam. Pertama, yang kotor dan najis. Air bersih sama ada sedikit atau banyak akan menjadi kotor dan najis apabila berubah sifat asalnya setelah dimasuki najis. Kedua, yang bersih dan suci. Yang bersih dan suci ini pula terbahagi kepada dua, iaitu yang menjijikkan dan kotor pada uruf, yakni pada pandangan ramai, atau tidak menjijikkan dan memang bersih dan suci pada pandangan semua orang. Berhubung dengan yang menjijikkan dan kotor pada uruf, Imam Bukhari telah menyelesaikannya pada bab yang lalu. Sekarang beliau mahu memperkatakan tentang yang bersih dan suci di samping tidak menjijikkan. Jika benda-benda seperti ini termasuk ke dalam air dan tidak berlaku perubahan ketara dengan kemasukannya, dengan arti air itu masih dipanggil air, bukan air yang dikaitkan dengan sesuatu yang memasukinya, maka air seperti itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi jika air itu tidak lagi dipanggil semata-mata air, bahkan ia dikaitkan dengan sesuatu yang memasukinya, seperti air kopi, air teh, air ginseng, nabidh, iaitu air rendaman zabib, bali dan sebagainya, terutamanya air rendaman buah kurma kering, ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Inilah mazhab Imam Bukhari, Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Dengan bab ini juga Bukhari secara terang-terangan menolak pendapat golongan yang mengatakan boleh berwudu atau bersuci dengan nabi. Antara tokoh yang berpendapat demikian ialah Imam Abu Hanifah, Hasan Basri, Al-Auza'i, Ishaq, Ikrimah dan lain-lain. Tak apa, kita tengok situ dulu. Itulah nota ringkas berkenaan dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, iaitu bab la yajuzul wudu bin nabidh walal muskir, dan seterusnya. Tidak harus berwudu dengan nabidh dan sesuatu yang memabukkan, sesuatu cecair yang memabukkan.
Seperti dalam nota saat ni kita sudah tengok dah. Ini semua perbincangan tentang air sebenarnya. Air dan najis. Panjang dah duduk cerita sebelum benda ni daripada awal lagi. Ini risalah yang kedua dah, bab wudu ataupun kitab taharah. Yang pertama, daripada yang pertama dulu sampai ke sekarang ni duduk bincang tu lah, wudu dengan najis. Hak mana najis, hak mana tidak najis. Kita sudah baca banyak dah sebelum pada ni. Dan banyak juga Imam Bukhari ini berbeza pendapat dengan orang-orang lain. Umpamanya dalam masalah darah, dia tidak seperti orang lain yang mengatakan darah yang keluar daripada tubuh manusia lah selain daripada dua jalan najis itu tidak najis. Mana luka tangan kau gapo kau darah tu tidak najis. Itu sudah kita bincang dah. Begitu juga berbeza dia dengan setengah pendapat ulama yang lain. Dari segi orang lain kata tidak najis, dia kata najis pula. Misalnya air mani, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata tidak najis, tapi Imam Bukhari kata najis. Itu beza dia. Beza banyaklah. Hak najis kalau masuk di dalam air, mengikut Imam Bukhari, masalah hukum air itu pula tidak menjadi najis lagi, tidak berubah. Dan air itu tidak kira sebanyak mana, sikit ke banyak ke, tak kira. Kalau mazhab Syafi'i, Ahmad, dia kata 2 qullah, ada hak tu. Kalau 2 qullah ke atas tidak berubah, masuk najis, tidak jadi najis. Tapi kalau kurang daripada 2 qullah, jadi najis walaupun tak berubah pun. Tapi Bukhari meletakkan pada perubahan itu. Banyak ke sikit air tak kira, satu beledi ke, satu kendi ke, ataupun satu tangki kau banyak, tak kira, asalkan berubah. Bila berubah kerana najis, maka air itu jadi najis juga. Itu kedudukan. Hak najis tu kita sudah bincang dah dulu. Lepas tu Imam Bukhari bahas pula ada hak tidak najis. Hak tidak najis bagi kepada dua, yang menjijikkan pada pandangan ramai. Pada pandangan ramai benda ni menjijik, kembal lah kita kata kembal. Tetapi mengikut syarak tidak najis. So ada lagu tu. Ada so lagi memang tidak najis. Memang tidak najis dan orang tak kembal pun benda tu. Dua keadaan. Hak tidak najis dan orang kembal, orang berasa jijik, itu sudah bincang dah sebelum pada ni, iaitu macam hingus, air ludah, peluh, air mata. Itu menjijikkan. Mungkinlah ada setengah-setengah orang tidak jijik kerana orang peluh orang tu orang yang rapat dengan dia, dia tak apalah. Tetapi kalau secara umumnya tak sih, dia berasa jijik, begitu. Hak tu sudah bincang dah. Hak lagu tu kalau masuk dalam air tidak menajiskan, sebab dia memang tidak najis, tidak menajiskan. Kecuali kalau berubah jadi serah peluh, itu lain lah. Kalau tidak, kalau nak kira berubah pun, kalau asal air tu lebih banyak, tak apa, tak apalah, sebab benda tu tidak najis. Sebab kita kata air, lepas tu masuk daun, tempat air terjun ke tempat mana-mana lah, kita kata di kampung-kampung tu masuk daun. Jadi air tu kita serah berasa daun. Tak apa, tidak menjejaskan, sebab daun tu bukannya kotor, bukannya najis.
Begitu juga setengah-setengah tempat tu kita berasa macam akar kayu air. Misalnya tak apa juga sebab tidak najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, benda yang memang tidak najis dan tidak menjejekkan pun. Orang minum. Misalnya hari ni waktu nak cerita, jadi Imam Bukhari ni tidak nampak cara dia tu, tapi itulah pembahagian dia tu apabila kita susul tengok molek, nampak cara dia tu. Hak ni hak tidak najis, suci. Kalau masuk dalam air pun tidak menajiskan air, tetapi ia tidak menyucikan. Hak tu suci tetapi tidak menyucikan. Tahir dalam istilahnya dia panggil air itu air tahir tetapi tidak mutahhir ataupun tidak tahur. Suci misalnya air kopi. Kopi maksud. Kopi itu buah kan, masuk kita boleh minum, tidak najis. Tapi nak ambil air semaya boleh ke? Tak boleh, walaupun tidak najis. Itu dia nak ayat. Dan kita tak kembang apa minum. Begitulah juga dengan Imam Bukhari sebut sini Nabi. Contoh dia, orang tidak kembang, orang tidak jejek, memang sedap. Tetapi kita nak buat ambil air semaya tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang panggil, kalau dari segi panggil, orang panggil Nabi. Orang tak panggil air. Hak dalam Quran apa sebut, dalam hadis sebut, bila kita batal air semaya, tak ada air semaya, nak ambil air semaya, kalau tak ada air, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air, kena tayammum. Kalau tak ada air, dia kata, air tu air saja. Air saja ni tidak termasuk air kopi, gapo, air orang panggil air. Hak ni orang tidak panggil air, orang panggil nabi. Dari segi bahasa pun, dari segi sebutan pun. Kalau kita kata air kopi, air juga sebut. Tidak air saja. Dalam Quran tersebut air. Air itu maksudnya air mutlak. Air mutlak, tidak muqayyad. Muqayyad ni maknanya dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya air kopi, air teh, tak boleh lah. Kalau lagu tu tak boleh lah. Walaupun benda yang memasuki air tu benda yang suci, dan kita tidak berasa jejek, tak berasa jejek, tak boleh. Koyak asli lagu mana tu? Air nyo, air kelapa. Tak boleh juga, tak boleh. Pasal lagu tu juga air, tidak air saja, air kelapa. Sumpah je. Kecuali kalau air laut, tak apa air laut. Air laut, air sungai, itu menunjukkan tempat dia saja, bekas dia tu saja. Bukan maknanya sesuatu yang lain masuk ke dalam dia tu. Macam air kopi ni, kopi tu dimasukkan ke dalam air. Air teh tu dimasukkan ke dalam air. Hak ni air sungai, air tu ada dalam sungai, bekas dia. Air laut, dalam laut. Begitu. Nabi tak boleh. Baik, kita nak tahu dulu Nabi tu gapo. Nabi tu gapo? Dia ada dua istilah, Nabi ini. Satu, Nabi dengan makna arak, dengan makna arak. Yang kedua, Nabi dengan makna air rendaman benda-benda tertentu, bijirin ke ataupun buah-buah tertentu. Kita rendam sekarang ni air satu beledi, kita kata kita rendam buah zabib, buah kismis tu lah. Kita rendam 2 hari, sehari, esok kita rendam, hari ni, esok kita minum air tu. Atau inilah nak bincang lah, nak ambil air semaya dengannya, boleh ke tidak? Atau bali, buah kurma kering dimasukkan ke dalam air tu, siapa 2 hari misalnya,
dan tidak memabukkan lagi. Tidak masuk dalam arak lagi, belum memabukkan lagi. Hak tu orang panggil nabi. Dua istilah. Satu nabi dengan makna arak. Satu nabi dengan makna air rendaman buah-buah tertentu. Buah-buah kering lah biasanya. Buah-buah kering. Di sini maksud Imam Bukhari ni hak mana ni? Nabi ini dengan makna arak ke atau dengan makna yang kedua tadi? Tentu sekali kita kata maksud Imam Bukhari ni hak makna yang kedua. Sebab apa? Kalau maksud arak dia ada dak walal muskir. Hak muskir tu hak tu memabukkan lah. Hak tu arak lah, hak memabukkan itu. Kalau jenis cecair, jenis air yang memabukkan itu arak lah. Arak tu mana dia ada sebut sukud. Makna Nabi tu tidak termasuk dalam hak tu. Dia tidak memabukkan lagi, tapi tak boleh dak. Mengikut Imam Bukhari tak boleh dak. Orang panggil Nabi tu tak boleh, walaupun tidak arak pun. Bapa baiklah. Bapa yang orang guna Nabi ni. Nabi ni untuk apa? Itu perkara yang kedua yang kita perlu tahu tentang Nabi ni. Kenapa orang minum ke ataupun orang guna Nabi ni? Dia begini. Apa ni? Di kalangan kita kurang dibuat benda-benda gini. Tapi di kalangan orang Arab di sebelah luar tu, dia memang guna Nabi ni untuk sedap lah, lebih manis. Satu dengan maksud supaya bubur gula lah, supaya bubur gula. Zaman itu dia tak ada gula-gula ni. Dia nak suruh manis tu benda-benda tu lah. Itu satu maksud dia. Yang kedua, di kalangan orang Arab ni, terutamanya di zaman Nabi SAW, di kawasan Madinah, Mekah, Gapun, air dia tu payau orang panggil. Sebab apa dia pada pasir lagu tu kan? Payau. Air payau ni lagu mana? Serupa dengan kalau tempat kita ni air tepi laut tu. Air tawar tapi bukan air laut. Tapi dia serah lagu tu kan? Lagu tu lah. Tak sedap kan? Tak sedap. Tak berapa puas kita minum. Untuk memulihkan air yang payau saat ni, mereka bubuh buah-buah kering tadi di dalam air, biar jadi dia manis sikit. Dia tidak bubuh banyak, 2-3 butir gitulah. Bukan bubuh banyak semua nak buat jus tu. Bubuh 2-3 butir itu pun hak kering. Jadi sedang molek lah, dia bekak dalam air tu kan, dia keluarlah sikit. Dia tidak jadi hancur. Dia keluar manis dia tu. Jadi air tu jadi berubah. Ini adalah salah satu bentuk rawatan terhadap air pada masa dulu. Sebab sekarang ni orang rawat air ni macam-macam kan. Klorin ataupun tawas orang bubuh. Nak suruh jernih. Ada kalanya nak suruh jernih, ada kalanya nak suruh rasa dia tu lagu lain sikit, ada kalanya dengan maksud nak matikan kuman dan sebagainya. Itu semua bentuk rawatan terhadap air, untuk pemulihan air. Orang zaman dulu dia gunalah tu. Daripada situlah ulama-ulama kaji, boleh ke tidak air kalau klorin, misalnya ada klorin tu kita buat ambil air semaya pula. Dah campur benda lain tu, jadi macam ni lah juga ni. Jadi macam Nabi juga. Kita minum kan, orang duk minum kadang-kadang tu kuat sangat tu dah, serah lagi buat air teh pun serah lagi. Air teh pun, jadi air teh pun serah lagi klorin dia. Punya teruknya. Serah-serah tu macam buih gitu. Buih gitu dan keruh sikit. Kalau mungkin mula-mula bubuh tu kan, dia gitulah. Nak ambil ais mai adalah keadaan gitulah. Lagu mana? Kalau kita kata Nabi ni tak leh, dia timbul masalah. Sini misalnya masalah klorin tadi. Masalah klorin, hak tu kita bincang kemudian. Hak ni dia dulu. Masalah Nabi ni dulu. Begitulah caranya masyarakat di zaman Nabi SAW ni guna Nabi, guna belaka. Kalau orang kata Nabi ini secara mutlak, apa orang panggil Nabi tak boleh lalu, haram selalu, tak kena lagu tu. Tak kena. Nabi ni
sama maknanya, sinonim lah kita kata dengan arak. Tak boleh kita kata lagu tu, tak kena. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi SAW, Nabi sendiri pun guna Nabi buat minum. Itu tentu dalam riwayat-riwayat yang sahih banyak, dalam Abu Daud, dalam Muslim, dan lain-lain lagi sebut Nabi sendiri minum. Dan keluarga dia, bini dia apa, bubuh dalam air buah kurma kering beberapa biji, bubuh petang ni, esok Nabi minum. Sampai hari yang ketiga dia minum. Itu Nabi tu. Lepas pada hari yang ketiga tu, dia akan bagi kepada hamba-hamba ataupun khadam-khadam dia, ataupun dibuat. Dia bagi tu, kalau tidak memabukkan lagi, boleh lagi bagi. Tapi dia tak guna dah, sekat 3 hari. Maknanya di tempat dia selama 3 hari tu tidak jadi memabukkan lagi, tidak jadi arak lagi. Nabi sendiri guna. Sayyidina Umar ketika dia ditikam kan, dekat dia nak mati tu, dia diberi minum susu. Ini dalam Bukhari apa ada sebut ni, akan datang kita akan jumpa lah. Dan diberi minum juga Nabi kepadanya. Dia minum. Kalaulah Nabi tu mana arak, lagu mana? Takkanlah Nabi dan sahabat-sahabat minum. Tentu sekali Nabi ini tidak dengan makna arak. Kalau ada Nabi dengan makna arak, itu istilah kemudian. Istilah kemudian, bukan istilah dulu. Istilah zaman Nabi tidak. Nabi ni mana sesuatu yang halal dan boleh diminum. Nabi sendiri minum. Itu bendanya. Beberapa perkara yang perlu kita tahu tentang Nabi ni dulu. Seterusnya, hak kata Nabi ni boleh. Buat ambil air semaya, minum tu semua kata boleh. Nabi ni semua kata boleh. Moga sepuasa ni lah ada dalam hadis ke apa. Tapi hak kata Nabi ni boleh buat ambil air semaya, saat ni kita sudah baca dah kan. Antaranya ni, antara tokoh yang berpendapat demikian ialah Imam Abu Hanifah, Hasan Basri, Auza'i, Ishaq, Ikrimah, bahkan di kalangan sahabat Sayyidina Ali, dan Ibnu Abbas, dan ramai lagi yang lain. Walaupun tidak seramai hak kata tak boleh, tidak seramai hak kata tak boleh, lebih ramai hak kata tak boleh lah. Bagi orang yang mengatakan boleh, Nabi ni buat ambil air semaya. Nabi mana hak boleh tu? Khilaf pula situ. Ya, orang hak kata boleh ni terbagi kepada dua pula. Yang pertamanya iaitu Imam Abu Hanifah. Tadi kita sebut secara umum gitu je. Orang yang berpendapat kata boleh ni. Tapi sebenarnya antara mereka itu ada berbeza pula pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, dia kata Nabi yang boleh dibuat ambil air semaya ialah Nabi buah kurma kering. Hak tu saja. Yang ni air rendaman buah kurma kering, bukan air rendaman kismis ke, bali ke, ataupun lain-lain. Bukan. Satu je hak boleh. Nabi hak boleh buat ambil air semaya ni, kalau minum boleh berlaku mana-mana pun kan. Ni nak buat ambil air semaya ni, mengikut Imam Abu Hanifah, hak seni je boleh. Itu pun sebelum ia memabukkan. Syarat. Yang kedua, dalam keadaan tidak ada air biasa. Air biasa ni tak ada. Ada hak tu. Yang ketiga, bukan di tempat seseorang tu duduk. Maknanya dia bukan bermukim lah, dalam perjalanan ke, ataupun di luar daripada kawasannya. Itu syarat dia. Beberapa syarat, bukan secara mutlak juga dia kata boleh. Tak. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat Al-Auza'i, hak ni kita sebut ni kan, orang besar-besar belakang ni. Cuma kalau kita mengaji fiqh, fiqh kita tak akan jumpa lah. Kalau mengaji misalnya biasa-biasanya di balasah, di masjid, setengah-setengah tempat kita ni, dia fiqh Syafi'i saja misalnya, tak akan jumpa lah pendapat ni. Nak jumpa pendapat ni, dia kena mengaji hadis baru jumpa.
Al-Auza'i kata semua boleh. Air rendaman zabib ke, yang ni buah kismis ke, buah kurma kering ke, ataupun lain-lain lagi, boleh berlaku. Tak ada syarat. Di luar daripada kawasan kita ke, tak ada air lain ke, baru boleh. Tak. Ada air lain pun boleh. Makna dia lebih itu lagi. Lebih terbuka lagi dia. Begitu juga pendapat Ishaq bin Rahawayh. Ishaq ni tok guru Imam Bukhari juga, dan imam besar juga. Imam besar. Dia pun kata lagu tu juga. Kalau air Nabi yang manis ni, kata dia lebih saya suka lagi daripada tayamum. Mana tak boleh nak tayamum lagi kalau ada benda ni, Nabi ni, hak lagu sat ni. Sebab apa? Ada air. Air juga tu orang panggil. Air juga. Cuma air dikaitkan macam tadi. Pasal ada perubahan sikit. Kalau nak kira ada perubahan, dia kata air laut pun berubah juga. Tidak serupa juga dengan air tawar ni. Tapi ulama-ulama lain kata air laut tu lain cerita. Moga ada hadis, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut ni air yang airnya menyucikan. Dia tinggi lagi darjat lah. Mesti dia kena suci baru boleh menyucikan. Tak ada boleh menyucikan tapi dia tu sendiri tidak suci. Tak ada lagu tu. Mana nak boleh menyucikan dia sendiri tu kena suci. Nabi kata tahur tu boleh menyucikan. Tak ada satu. Tak ada satu. Hak ni lagu mana Nabi ni? Ada ke tidak hadisnya? Orang yang kata boleh tu, ada ke tidak hadisnya? Mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata ada hadis. Tapi jumhur ulama tak terima. Iaitu hadis dalam Tirmizi umpamanya, dalam perjalanan Nabi SAW nak pergi berjumpa dengan jin nak jumpa dengan dia. Dalam peristiwa tu Nabi SAW tanya Abdullah bin Mas'ud, ada air kah? Ada air kah nak buat ambil air sembahyang? Ibnu Mas'ud kata tak ada. Hak adanya dalam bekas ni ya. Nabi pun tengok. Nabi itulah. Nabi SAW pun kata tamratun tayyibatun wa ma'un tahur. Tamratun tayyibatun wa ma'un tahur. Ini buah kurma yang halal, molek ni, dan air ni boleh menyucikan. Dia kata air ini boleh menyucikan. Maknanya tidak menjejaskan. Yang masuk dalam air tadi buah kurma. Buah kurma tu suci, halal. Ada berubah sikit-sikit tak apa. Nabi SAW pun ambil air sembahyang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tu lah. Tetapi dah ada hadis ni, apa orang lain tak sah? Pula apa yang orang lain tak sah? Semua nak pegang hadis belaka kan. Tapi apa yang jumhur ulama tak sah pakai hadis tu? Imam Abu Hanifah pakai. Imam Abu Hanifah pakai pun seperti kita kata tadi lah, dengan syarat-syarat. Dan untuk ambil air sembahyang saja. Buat mandi junub tak boleh. Dia tak boleh. Dia hanya menyucikan untuk ambil air sembahyang saja. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri ambil. Nabi sendiri buat lah. Contoh lain untuk mandi junub kau apa tak ada. Sebab ada hadis. Orang lain tak boleh pakai. Dia kata hadis itu tak sahih. Imam Tirmizi pun komen juga. Bila dia amari hadis itu, dia kata hadis ini tidak ada diriwayatkan oleh orang lain kecuali oleh Abu Zaid. Abu Zaid ini majhul orangnya. Majhul orangnya. Majhul mana tidak diketahui lah kira-kiranya siapa dia. Bila tidak diketahui perawi, maka riwayat itu dhaif, jadi dhaif. Dhaif. Bila dhaif tak boleh pakai. Ini masalah gapo ni? Masalah hukum ni. Masalah hukum. Cuti ke tidak? Boleh buat ambil air sembahyang ke tidak? Itu hukum, bukan masalah fadail, fadilat. Kalau hadis dhaif untuk fadilat saja boleh. Bolehlah kalau tidak dhaif sangat tu. Tapi untuk hukum tak boleh kita jadikan landasan dan asas. Kerana itulah ramai ulama tak saya pakai hadis tu. Dan Imam Bukhari buat tajuk ni, tak harus berwuduk dengan Nabi.
Kira-kira dia tahu juga hadis tu, dia tokoh hadis. Tapi apa? Sebab hadis itu tidak kuat. Pada tidak kuat, Imam Abu Hanifah pegang ke mana? Takkan dia tak tahu? Kaedahnya semua ahli fiqh mana-mana pun pakai hadis boleh kita jadikan asas untuk hukum sekurang-kurangnya hasan. Kalau hadis dhaif tak boleh. Semua terima lagu tu mazhab mana pun. Lepas tu Imam Abu Hanifah tu pakai lagu mana? Pula ni imam besar ni Auza'i ke apa tu kata boleh. Lebih luas lagi daripada Imam Abu Hanifah. Dia, pendapat dia. Lagu mana? Hak tu lah. Bahas panjang lah. Hak tu lah yang kita nak bincang sikit sebanyak lah. Dia nak bincang habis juga kan. Apa ni, bila timbul sini, Bukhari ni ramai yang buat syarah dia. Ada hak bermazhab Malik, ada hak bermazhab Syafi'i, ada hak tak ada mazhab pun. Syarah ni Bukhari ni ada hak bermazhab Hanafi. Tokoh dalam mazhab Hanafi yang syarah Bukhari ni yang paling popular lah syarah tu, iaitu Umdatul Qari namanya. Umdatul Qari. Umdatul Qari ni karangan Aini, Badruddin Aini. Orang besar ni, alim besar. Memang dari setengah-setengah sudut kalau kita perhatikan lebih kemah, lebih istimewa dia daripada Fathul Bari itu. Dari setengah-setengah sudut lah, lebih istimewa dia. Antara sebabnya ialah dia ditulis kemudian daripada Fathul Bari itu. Daripada dia baca dah Fathul Bari itu. Lepas tu banyak juga dia kritik Fathul Bari itu. Antara lain hak dia kritiknya hak ni, pasal dia Hanafi kan. Mana dia bukan saja main angin, ikut angin nafsu gitu dah. Dia nak rayaknya mazhab Hanafi ni dari segi hadis pun kukuh juga. Kalau pendapat orang lain kata tak kemah, itu pandangan dia. Pandangan hak lain dia kata kukuh. Misalnya di sini, sebab Imam Tirmizi menyebutkan dua perkara. Yang pertamanya Abu Zaid itu majhul. Yang keduanya tak ada orang lain yang meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Mas'ud selain daripada dia. Dua. Orang lain tambah lagi, soal lagi, iaitu macam mana nak ada peristiwa ni sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri dalam Tirmizi, dalam tafsir surah Ahqaf, orang tanya dia, adakah siapa-siapa pergi sekali dengan Nabi pada malam jin tu? Ibnu Mas'ud kata, ma sahibahu ahadun minna. Tak ada siapa pun pergi. Di kalangan kita tak ada siapa pun pergi bersama dengan Nabi. Dan kalau tak pergi, macam mana nak ada peristiwa ni? Nabi nak tanya dia tu, gam dia dalam bekas, macam mana ada air kau tak ada? Lepas tu cerita tadi tak ada lah. Tu beberapa alasan orang hak tak saya terima. Orang hak tak saya terima. Baiklah, orang hak nak terima macam Aini tadi, oleh kerana dia Hanafi kan, dia bahaslah. Dia kata misalnya di sini ada disebut di sini. Yang pertamanya Aini kata, ni Aini sebut, bukan Tirmizi kata Abu Zaid seorang je yang meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, tidak tepat. 14 orang kata dia. Tu dia. Sebab itulah kata dia tak boleh, hadis ni tak boleh tengok stol, kena tengok lain kata. 14 orang. Kalau nak tengok boleh dalam Umdatul Qari, tengok dia senarakan orang ni. Hak ambil daripada Ibnu Mas'ud. Pak kalau kita nak kata Abu Zaid tu majhul, tak kena kata dia. Sebab apa? Dua orang perawi yang thiqah ada meriwayatkan daripada dia. Dua orang perawi yang thiqah ada meriwayatkan daripada dia. Yang pertamanya Abu Fazarah, Rashid bin Kaisan. Yang kedua Abu Rawq. Dua orang ni perawi yang thiqah. Bila dua orang meriwayatkan daripada seseorang perawi, dia tidak majhul lagi mengikut kaedah ilmu hadis. Kalau dua orang, satu orang tu tak ada siapa pun riwayat daripada dia, itu perawi majhul. Tahu-tahu ada riwayat, ataupun kalau ada pun seorang, tak ada lain daripada tu, itu orang panggil perawi majhul. Boleh. Tapi kalau dua orang meriwayatkan daripada dia, maka itu tidak jadi majhul. Apa yang Imam Tirmizi kata majhul?
pula. Imam Tirmizi ni orang besar tu. Dia kata majhul apa? Ulama bahas. Dia kata majhul ni ada dua. Satu majhul ain. Yang kedua majhul isim, nama. Dia ni Abu Zaid ni tidak diketahui nama dia, majhul. Itu maksud Tirmizi. Bukan tidak diketahui dia tu siapa, tak tahu siapa. Dah, orang tahu. Dua orang ni meriwayatkan daripada dia sekurang-kurangnya, cukup dah untuk menghilangkan, orang panggil jahalah dia. Kedudukannya sebagai perawi yang majhul, dia tidak jadi majhul lagi. Jadi maksud Imam Tirmizinya, majhul di sini majhulul ism. Majhul tidak diketahui namanya. Tidak diketahui nama tak apa. Pasal dia tahu nama Abu Hurairah hak sebenar. Dua royak. Boleh jadi jarang awak tahu nama Abu Bakar. Hak sebenar. Abu Bakar tu bukan nama dia. Itu kunyah orang panggil. Kita tidak tahu nama dia, tidak menjejaskan. Bukan boleh kita kata Abu Bakar ni orang tak kenal. Pasal apa? Bukan tak tahu nama dia. Sejarah banyak gitu semua tu dah. Tak kenal ke mana. Maklum, semua maklum. Maklum hal dia, perihal dia tu. Dia bertua Nabi, anak dia menikah dengan Nabi, dia sahabat Nabi yang rapat, dia masuk dalam gua sekali dengan Nabi, dan macam-macam lagi peristiwa kan. Semua tahu. Tapi nama dia sedap tu royak gini. Nama dia juga ya. Tak tahu. Tak tahu nama tak apa. Itu dia. Hak tak boleh tak tahu dia tu siapa tak tahu. Orang lagu mana tak tahu. Molek kau tak molek tak tahu. Hak tu tak bolehnya. Jadi hak ni hak sanak kemudian ni, itu sanak kemudian. Imam Abu Hanifah ni dia peringkat awal lagi. Imam Abu Hanifah ni kalau dalam imam hak 4 tu kan, dia hak tua sekali. Sebab dia tabi'in. Dia ni termasuk dalam tabi'in. Dia ada dengan sahabat Nabi. Imam Malik tak ada. Imam Malik termasuk dalam tabi'in. Imam Syafi'i, Ahmad tu bawah lagi lah. Tak kira lah. Hak dengan sahabat. Dalam senarai tabi'i masuknya imam ni, Imam Abu Hanifah. Kira-kiranya dia tahulah tu. Cuma sanak dia tu tak sampai kita. Hak ada dengan dia yang dia tahu, molek tak ada apa. Boleh terima hak ni. Boleh terima hak ni hadis ni. Sekurang-kurangnya dia hasan. Sekurang-kurangnya dia hasan. Sebab tu dia buat hujah dalam apa nama ni, syariat ni, dalam hukum hakam ni. Lepas tu orang duduk kata, tu Ibnu Mas'ud kata tak pergi tu. Tak ada siapa pergi sekali dengan Nabi. Nak ada cerita tu lagu mana, dia tak pergi. Ni ulama-ulama jawab pula. Kalau kita tengok dalam Tirmizi sendiri, dua tempat yang lain, umpamanya dalam bab apa ni, tak boleh beristinja dengan gapo. Tak boleh beristinja. Di situ dia sebut ada pergi Ibnu Mas'ud pergi bersama dengan Nabi. Lepas pada tu di dalam Abwabul Amsal ada sebut juga. Bahkan waktu panjang lagi sebut. Ibnu Mas'ud ada sekali pada malam jin itu, Nabi SAW bawa dia ke satu tempat. Nabi SAW kata duduk sini. Nabi SAW pun dia garis buat bulat target. Jangan tubik daripada sini sampai aku mari. Lepas tu kalau mu duduk sini, mu tengok benda pelik-pelik, jangan kecek gapo. Jangan kata gapo, jangan tegur siapa-siapa. Tak usah layan. Terus senyap, tengok saja. Siapa aku mari. Itu dalam Tirmizi juga menunjukkan dia pergi pula. Baiklah. Dalam peristiwa tu disebutkan bila Ibnu Mas'ud duduk situ, maka Nabi pergi. Lepas pada tu mari, ramailah orang mari. Supaya orang negro. Hitam-hitam, besar-besar, rambutnya panjang-panjang, telanjang, kata dia. Tapi tak nampak kemaluan dia, telanjang pun. Tapi nampaklah tak pakai baju, tak pakai kain, tak pakai seluar apa tak. Tapi bahagian tu tak nampak. Bahagian kemaluan tu tak nampak. Ibnu Mas'ud tengok saja. Buat-buat dia mari dekat, kata dia mari dekat. Aku tengok. Tapi ingat Nabi royak tu senyap. Dia senyap. Dia betul royak. Lepas tu pergi, pokok dia pergilah ke sana. Pokok dia pergi cari Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW pun balik mari. Dalam Tirmizi juga balik mari, masuk dalam lingkungan tadi, garisan tadi.
Nabi masuk situ, Nabi pun tidur atas pohon Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni lah cerita ni. Tidur atas pohon Ibnu Mas'ud sampai berdekor situ. Bila tidur saat ni, Ibnu Mas'ud sedar dia tak tidur. Mari pula satu kumpulan lain pula. Comel-comel orang je. Comel-comel orang lelaki. Lelaki comel, cerah, sinar-sinar. Mari tengok. Dia pun duduk dekat kepala Nabi. Sebahagiannya duduk dekat kepala Nabi, sebahagiannya duduk dekat kaki Nabi. Mereka pun kata, tidak pernah kita tengok seorang manusia yang setara ni sempurna, kata dia. Pokok tu kata, tak pernah, tak ada ni orang setara ni sempurna. Dia kata, itulah antara Ibnu Mas'ud sebut. Dan hadis itu Imam Tirmizi kata sahih. Cuma tak ada lah sebut tamratun tayyibatun wa ma'un tahur, tu tak ada lah. Tapi peristiwa tu ada. Apa yang kita nak sebutkan di sini, hadis kata Ibnu Mas'ud tak pergi, boleh jadi sebab ulama kata peristiwa Nabi berjumpa dengan jin ni ada 6 kali, bukan sekali. Kalau sekali bolehlah kita kata dah tak pergi, habis cerita, tak ada lah. Ni dah kalau berapa kali, kalau dia menafikan hak pergi tu boleh jadi pada kali yang tertentu. Kali yang pertama ke, hak tu maksud tak ada siapa dia pergi. Tetapi hak lain dia sendiri ada pergi. Ataupun maksud tidak pergi itu pergi sekali dengan Nabi, sepuluh tak ada. Dia pergi dah. Kalau kita kata sekali pun peristiwa itu berlaku, tapi tidak. Sebab dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ghara'ibil Akhbar wa Ahkamil Jan, ni kitab ni khusus cerita tentang jin. Kalau nak tahu tentang jin, kena baca kitab ni. Saya dulu pun masa mengaji dulu Tok Guru, dia mengajar dia kayak gitu je. Ni bab-bab jin ke mana. Hak ni mu baca kitab ni. Kitab yang dia syuh saat ni, Ahkamul Marjan fi Ghara'ibil Akhbar wa Ahkamil Jan. Kitab tu sangat bagus. Dalam kitab tu dia sebut 6 kali Nabi SAW berjumpa dengan jin. Puak-puak jin ni jumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi 6 kali. Baik, kalau kita andaikan kata sekali je, kalau kita kata, tapi kita tak siti moh tu, kalau kita kata, maka maksud tak pergi tu pergi sama dengan Nabi. Apa tadi? Nabi buat garisan, dia suruh duduk situ. Memang lagi sekerak jalan, dia suruh duduk situ. Lepas tu dia pergi lagi. Kalau dia pergi tu tak ada siapa dia pergi. Itu maksudnya. Bukan tak pergi langsung. Bila Nabi balik, di situlah ada berlaku peristiwa tanya air tu, apa tu. Dengan sebab itu dia kata, kena tengok hadis. Sesuatu hadis ni jangan tengok setepak, kena tengok biar rata. Barulah boleh dapat penyelesaian. Dalam masalah ni Imam Abu Hanifah pegang hak tu lah. Tapi dia pegang pun oleh kerana benda ni pelik ni daripada hak lain. Kalau nak kira mengikut kias, Imam Abu Hanifah ni kuat pakai kias, sehingga orang panggil dia ni termasuk dalam tokoh yang kuat menggunakan fikiran, ashabur ra'i. Ada kalanya hadis dia tidak pakai hadis. Hadis ada, dia kata makna dia lagu lain. Dia guna fikiran kuat. Tetapi dalam masalah ni membuktikan Imam Abu Hanifah lebih kuat pegang dengan hadis daripada orang lain lagi. Kalau nak kira nak kata dia ni ahlul hadis dengan sebab kuat pakai hadis, hak ni lebih pada orang lain. Orang lain tak pakai hadis ni, dia pakai. Lepas tu dia pakai pula, dia pakai sekatu sekat ada. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan kias. Orang lain pakai kias lah. Sebab Nabi tidak air lagi. Lepas tu tidak air biasa, dia serah macam air manis gitu. Dia sudah berubah dah tu. Orang lain tak saya pakai lah, sebab mengikut kias. Kalau kita berubah air gula dalam air, betul air, tapi gula tu serah kuat benar, tak boleh dah tu. Nak ambil air semayang, jadi air gula dah tu. Ataupun air mawar kau gapo, tak boleh. Begitu juga imam-imam lain pakai hak ni tak boleh. Imam Abu Hanifah pun kira-kiranya dia tengok begitu juga. Tapi dia tengok semata-mata berubah ni tak boleh kita kata benda tu tak boleh nak guna. Misalnya air laut, kalau nak kira berubah tu daripada air biasa tu, masing pelik nah masing dia tu. Tapi boleh buat ambil air semayang. Hak ni dia lebih baik daripada air tu kalau nak kira. Apa lagi ada hadis bagi dia hak ni. Tapi dia letak hak ni setakat mana? Setakat ambil air semayang saja. Lebih daripada tu tak boleh. Sebab apa? Tak ada contoh. Amalan Nabi buat
mandi junub kau misalnya dengan air Nabi ni, tak ada. Kalau adanya, ambil air semaya. Ini pun dalam perjalanan, dia sekat tu. Sebab tu orang bermukim tak boleh. Nak mandi junub tak boleh. Dalam keadaan air lain ada tak boleh. Cuba tengok dalam peristiwa ni. Dia tanya, ada air? Ibnu Mas'ud kata tak ada. Sebab dia kira air tu Nabi tu. Takut-takut tak boleh nak guna lah. Tidak nama air dah lah. Boleh buat ambil air semayan. Bila dia bui kepada Nabi, Nabi tengok, dia kata sepatutnya tadi lah, tamratun tayyibatun wa ma'un tahur. Bila sudah Nabi SAW kata lagu tu, kita sekat tu. Mana lebih daripada orang lain lagi pakai hadis. Dengan sebab itu, kita tengok ulama-ulama ni, kalau dia tak pakai hadis, kita tak boleh kata selalu. Dia ada cara dia, kaedah dia. Begitu juga kalau dia pakai sesuatu hadis tu, walaupun orang lain kata dhaif, kita tak boleh kata juga hadis dhaif dia pakai, tak boleh. Boleh jadi ada cara lain, kaedah lain. Terutama dia tu orang yang dekat dengan Nabi SAW. Dia dah dengan sahabat. Hak jadi dhaif sanak ni, hak ni majhul, hak ni gapo ni, kepada orang bawah ni, kepada dia tak ada apa. Kepada dia tak ada apa. Lepas tu kalau kita tengok macam Sayyidina Ali duduk di Kufah, Ibnu Abbas yang mengatakan boleh ni buat ambil air sembahyang ni, duduk di Kufah. Apa ni, Imam Abu Hanifah pun imam di Kufah. Munasabah kalau dia ambil daripada orang-orang lagu ni, terlalu dekat masuk tu. Munasabah lah kalau dia pakai. Tapi sekat tu je. Al-Auza'i kata lebih pada tu, boleh berlaku, tak apa, kata dia. Kita nak kan, dia kata tak apa, orang lain kata tak boleh. Lepas tu Imam Bukhari pun dia awak mari ni kan, kita duduk bahas perkataan Nabi ni, dia awak mari hak ni baiklah, dia ada dalil kau kata buat ambil air semaya dengan Nabi ni tak boleh. Terang, ada kau? Tak ada juga. Tak ada juga. Lepas pada tu walal muskir, siapa dia kata kalau memabukkan boleh? Imam Abu Hanifah pun kata kalau Nabi tu kalau sudah memabukkan memang tak boleh nak buat ambil sembahyang. Semua kata lagu tu. Hak ni Nabi ni, daripada cara Imam Bukhari buat ini, menunjukkan dia tidak memabukkan lagi. Sebab itu dia bubuh walal muskir. Hak memabukkan tak boleh juga, hak memabukkan. Baiklah, hak Nabi ni, hak memabukkan itu memanglah semua terima kata tak boleh. Tetapi kalau Nabi ni, Imam Bukhari ada hadis ke? Tak ada. Kalau Imam Abu Hanifah, orang kata hadis tu dhaif, dia pegang dhaif, tapi dia ada juga hadis. Kalau kita kata dhaif lah, ada juga. Hak ni ada ke tidak? Tak boleh buat ambil air sembahyang dengan Nabi, tak ada. Bila Imam Bukhari buat mari hadis dalam bab ni, dia mari hadis tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram. Pasal dia kata hak minum apa ni halal pula nya hak memabukkan. Sekarang patut apa kena mengena dengan air sembahyang ke sini? Mana ada sebut sini? Dia nak ayatnya bila haram, mana tak boleh buat ambil air sembahyang. Pasal apa dia kata benda yang memabukkan itu boleh buat ambil air sembahyang? Siapa dia kata? Mana ada sebut Nabi gapo sini? Kalau kita kata Nabi tu mestilah memabukkan. Memabukkan lagu mana Nabi sendiri minum? Arak lagu mana lagu tu? Tidak arak. Sebab tu kata tak boleh. Tak kemah juga dia ni. Lepas tu apa yang orang kata, apa yang Imam Bukhari buat gini? Dia pun sendiri tak ada kemah mana juga. Buat mari dalil yang terang, kata Nabi ni tak boleh nak buat ambil air sembahyang. Tak ada juga. Paling tinggi dia mari hadis tu. Kalau nak mari hadis dhaif tak boleh, tidak menepati syarat dia. Biar kalau ada ke hadis dhaif tu, tak boleh. Yang jelas menunjukkan tak boleh. Tak ada. Maka ulama-ulama kata gini. Ini pandangan ulama ni. Hak maksud Imam Bukhari. Cuba kita tengok dalam nota nota yang 143 dah, sebelah tu. Hadis inilah yang menjadi asas bagi tajuk yang dikemukakan oleh Bukhari. Ini kerana wuduk ataupun perbuatan bersuci adalah satu ibadat. Logik dia. Oleh itu mana boleh sesuatu ibadat dikerjakan dengan menggunakan benda-benda yang haram. Walaupun Nabi asalnya tidak memabukkan. Bil fi'li. Kita tulis tu istilah.
Kerana itulah ia boleh diminum dan dikira suci, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memabukkan bil quwwah. Itu maksudnya. Maka keadaannya berbeza sama sekali dengan air biasa, yang jika dibiarkan selama mana sekalipun ia tetap tidak memabukkan. Itu istilah ulama guna tu kan, bil fi'li bil quwwah tu, istilah ilmu mantik tu sebenarnya. Kalau orang belajar mantik, dia adalah belajar istilah tu. Dia nak ayat sini, Imam Bukhari nak ayat benda-benda yang selain daripada muqayyad. Air kopi tak boleh lagu tu, air mawar tak boleh buat ambil air semaya. Kalau Nabi ni kalau nak kira untuk memulihkan air sikit je, air hok payah saat ni nak suruh jadi manis sikit, nak suruh jadi manis sikit, apa tak bolehnya? Kalau kita kata apakah hok ni jadi memabukkan? Imam Bukhari kata memabukkan kalau dibiarkan beberapa hari. Sesuatu yang akhirnya memabukkan tak boleh juga, walaupun ketika dia belum memabukkan, kita nak guna buat ambil asmaya. Itu kaedah Imam Bukhari pakai. Kaedah Imam Bukhari pakai gitulah. Ni Nabi hari ni tidak memabukkan, esok tidak memabukkan lagi. Tapi kalau 4 hari boleh jadi memabukkan. Baik, kalau air hari ni tidak berubah, tidak memabukkan, lepas 4 hari mabuk kalau kita minum air, mabuk ke tidak? Dah. Sebab apa? Sebab tidak ada kemampuan, orang panggil bil quwwah, kemampuan ataupun tenaga memabukkan itu tidak ada dalam air. Sebab tu 4 hari ke 5 hari tak mabuk. Sebab tu dengan air ni boleh. Tapi kalau Nabi bil fi'li tidak memabukkan. Bil fi'li ni mana learn ni baru buat ni. Mana pagi ni buat, petang karan, tak memabukkan lagi. Tetapi bil quwwah mana ia mempunyai daya untuk memabukkan. Setelah beberapa ketika berlalu, beberapa hari berlalu, hak lagu ni Imam Bukhari nak ayat tak boleh juga buat ambil air semaya. Sebab apa? Ia membawa kepada jadi najis juga kemudian. Jadi najis dengan sendirinya. Bukan kerana maksud najis ke apa, tak. Jadi apabila dia memabukkan, dia jadi najis. Bila memabukkan, tak boleh lah, haram, tak suci dah lah. Pahala ke mana kita nak buat ambil air semaya? Nak ambil air semaya, nak buat ibadat ni kena paling suci belakang. Makna lebih cermat lah kalau mengikut cara Bukhari ni, cara jumhur ulama ni. Memang tidak memabukkan pada masa tu, tapi ia akan memabukkan. Dia beza antara bil quwwah dengan bil fi'li. Bil fi'li, sekarang ni perempuan ni mengandung, dia ni nama Zainab ni mengandung, itu orang panggil mengandung bil fi'li. Memang dia duduk tengah mengandung. Tapi kita kata kepada perempuan yang tak mengandung lagi, kita kata dia boleh mengandung. Boleh mengandung. Boleh mengandung tu bukan maknanya dia mengandung dah, tapi dia ada kemampuan. Bukan dia perempuan dia, dia ada rahim cukup syarat ke apa, dia boleh, walaupun tidak mengandung lagi, tapi boleh, akan mengandung. Itu bil fi'li. Itu orang panggil tak lagi, tapi akan. Tapi kalau orang lelaki, kita nak kata dia boleh mengandung, adakah boleh kita kata lagu tu? Tak boleh. Pasal dia tidak ada kemampuan, daya untuk mengandung tu tak ada. Tak boleh kita kata hamilun bil fi'li. Memang tak ada pun orang lelaki mengandung duduk tengah mengandung, tak ada. Hamilun bil quwwah pun tak ada juga. Hamil bil quwwah pun tak ada juga orang lelaki. Tapi kalau perempuan boleh. Begitu juga kalau dalam mantik dia selalulah kata, dia tu si Zaid itu katibun, dia menulis. Dia menulis, dia kata. Padahal dia tidak tengah duduk tulis. Dia tak nak tulis. Apa yang awak kata dia menulis? Zaid katib, kata dia. Zaid menulis. Apa yang awak kata dia menulis? Dia tidak tengah menulis tu. Dia boleh menulis. Itu maksudnya. Kalau dia nak tulis, dia boleh. Ni memanglah dia tidak tulis. Tapi kita tahu dia boleh menulis, dia pandai menulis. Kalau dia nak tulis, dia boleh. Itu orang panggil katib juga lagu tu. Jadi penulis ni dia duk nulis semua apa? Penulis ni tidak nulis pada masa dia nulis itulah. Tapi orang panggil penulis juga kan? Tidak gitu kan? Kalau pada masa dia menulis tu saja, orang panggil dia penulis. Dah. Jadi pada masa dia tidak menulis tu, orang panggil penulis tu atas dasar apa? Bil quwwah tu orang panggil.
Sebab tu dia kena faham istilah ni. Itu banyak perkara tu, banyak sudut. Lagi hak ni hak paling molek. Hak ni hak kita nampak maksud Imam Bukhari sebenarnya kum mana, iaitu dia nak ayat nabis ni ada dua macam. Ada nabis yang ringan, tidak tebal sangat. Nabis yang ringan lah, bobo manis gitu je, berubah rasa daripada payau kepada manis sikit. Hak lagu tu tak apa. Hak maksud nabis ni, nabis hak di zaman dia. Di zaman dia orang panggil nabis, padahal memabukkan. Kalau tidak memabukkan pun, mana dalam masa yang sekejap saja, oleh kerana banyak sangat buah kurma tu bubuh dalam tu, dia boleh memabukkan. Hak lagu tu di zaman dia. Nabis hak kata tak boleh, hak lagu tu tak boleh buat ambil sembahyang. Kalau nabis hak zaman Nabi ni lain cerita. Dengan sebab itu dia kata Abul Aliyah gapo ni kata tak sah buat ambil air sembahyang dengan Nabi. Sedangkan dalam riwayat yang lain dia kata tak apa. Sebab apa? Dia kata Abul Aliyah ni kata dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah gapo, dia kata Nabi di zaman Nabi lagu lain, tidak serupa dengan zaman kita. Maknanya dia sudah berubah. Nama tak berubah, hakikat dia berubah. Dengan sebab itulah ada juga riwayat yang mengatakan Imam Abu Hanifah ni akhir sekali dia rujuk, dia tarik balik pendapat dia. Hak dia kata boleh ambil air sembahyang dengan Nabi dulu, dak dah kata dia. Pasal apa dia tarik balik? Dia tengok perubahan yang berlaku kemudian. Makna pendapat seseorang ulama dia boleh berubah. Mula dia kata gini, melihat kepada hak asal, Nabi tu tak apa sebab ringan sangat. Tapi melihat kepada hak kemudian, apa yang orang buat, dia kata tak boleh. Itu tidak bercanggah. Supaya dengan orang lain. Imam Bukhari pun nak rakyat Nabi ni, dia orang kemudian lagi Imam Bukhari ni. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, anak murid Imam Malik Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i Imam Ahmad, anak murid Imam Ahmad Imam Bukhari. Kemudian benar, zaman tu banyak dah Nabi ni hak betul-betul agak. Ataupun kalau tidak sampai peringkat tu pun dia tidak nipis, masuk tu tidak sikit, banyak, agak-agak jus, agak-agak jus. Wah kemah lah. Lah ni kan orang buat jus wah kemah juga tak kita ni kenal. Lagu tu orang panggil Nabi. Istilah tu sudah jadi berubah. Bila berubah, dia mengikut keadaan. Dan Imam Bukhari nak ayatkan teori dia sebelum pada ni kan, air ni dia baru jadi lagu lain, jadi najis kalau berubah, kalau masuk najis. Kalau tidak najis, benda tidak najis masuk, tapi berubah, macam air kopi tu, masuk kopi jadi berubah air, tak boleh guna belakang. Sebab apa? Sebab berubah. Kalau masuk benda yang tidak najis, boleh minum sebab ia tidak najis, tapi nak ambil air sembahyang tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak air mutlak dah, jadi lagu lain, air kopi dah. Ni jadi Nabi, dia berubah dah keadaan. Jadi mana hukum air ni dia bergantung kepada perubahan. Sekarang ni sudah berubah. Imam Bukhari pegang situ lah. Pegang situ. Dia kaedah berubah tu. Sekarang ni berubah kan air, bila masuk buah kurma yang banyak saat ni berubah. Bila berubah tak boleh dah lah, walaupun boleh minum sebab benda tu benda halal, benda bersih. Tapi kalau masuk najis sekalipun, kalau tak berubah, kan Imam Bukhari sebelum pada ni kita sudah bincang dah, dia kata tidak najis air kalau selagi tidak berubah. Dia bergantung pada perubahan. Ni pun sebab Nabi zaman kemudian dia berubah, mengubah air, bukan sekadar sikit-sikit. Dan kalau kita tak pakai langsung kaedah masuk Nabi ni, susah. Sampai sekarang ni klorin lah, orang berubah macam-macam. Tu lagi kuat lagi baunya. Macam mana kata boleh? Jadi air klorin kau kata. Orang tidak kata air klorin, air. Tapi klorin itu untuk memulihkan air, untuk merawat air. Banyaklah maksudnya. Kerana tu tak dapat tidak boleh kita katakan. Pasal kuman kau banyak kau bahaya. Boleh. Supaya tu je kau. Sebab apa Nabi tak boleh? Kalau dalam keadaan hak asal. Dan kita kena faham seperkara lagi, Nabi ini ramai orang-orang kemudian ni yang tidak faham, dia duduk menganyi. Dia kata apa Abu Hanifah ni, arak boleh, arak halal pula dah. Bapa kita kata arak, bila dia kata arak halalnya, tu dia kata Nabi tu halal. Apa? Nabi tu bukan dia saja kata halal, kita sudah sebut dah saat ni Nabi sendiri pun minum, sahabat pun minum. Apa yang dia tidak halalnya?
Dan kalau Nabi tu memabukkan, siapa dia kata bolehnya? Tak pernah Nabi minum tu memabukkan, atau sahabat minum itu memabukkan. Tapi istilah orang kemudian itu dia jadi berubah. Hak ni sebelum pada ni pun kita sudah sebut dah, iaitu orang Kedah panggil nera. Hak kita panggil tuak tu sini Kelantan ni, orang Kedah panggil nera. Kalau Kedah nu, kalau kata tuak maknanya arak. Jangan tebal kata saya minum tuak semalam dah. Salah faham orang sana, dia kata apalah ustaz ni minum arak pula dah. Sebab tuak dengan makna arak dalam bahasa Kedah. Tuak dalam bahasa Kelantan tak halalun tayyib. Tuak tu nera dia tu lah. Gitu. Begitulah juga dia boleh berubah istilah ni. Suatu ketika dia gini dengan makna ni, suatu ketika yang lain dengan makna gini, di satu tempat dengan makna ni, di suatu tempat yang lain dengan makna ni, makna lain-lain. Tak suruh banyak perkara bahasa ni, perubahan-perubahan dia. Dan benda yang dikira dari segi agama ini ialah hakikat dia, bukan nama tu. Hakikat dia kalau memabukkan, tak caralah nama gapo apa. Tidak nama Nabi pun, nama gapo pun tak boleh. Kalau memabukkan, bubuhlah nama benda halal pun tak boleh. Haram semacam itu kaedahnya. Dengan sebab itu dia tidak jadi berubah hukum ni dengan sebab nama. Sebab itu orang panggil tempat kita ni kan, kita kata tahi itik, beli tahi itik, dah lidah buaya, dah macam-macam kan. Haram kau lidah buaya mazhab Syafi'i boleh kau? Dah. Tak boleh makan daging dia, lidah dia tak apa kau? Dah. Tahi itik. Tahi itik yang dimaksudkan itu kuih. Lidah buaya tu pun kuih. Hak tu halal, bahan dia tak ada apa-apa. Benda-benda yang haram tak ada. Jadi dengan sebab nama tu kita tak boleh mengharamkan benda. Tak boleh. Sebab itulah dalam kaedah fiqh dia ada sebut al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Yang diambil kira dalam syarak, dalam hukum ini ialah hakikat benda tu, bukan nama dia, sebutan dia tu. Dah. Begitulah juga di sini. Habis cerita bab Nabi tu. Kita basuh. Hasan Basri tidak suka guna Nabi ni. Abul Aliyah pun lagu tu juga tidak suka. Kariha tu kita terjemah makna tidak suka. Kalau paling berat nak terjemah, makna mereka berdua dia menganggap makruh. Makruh bukan makna tak boleh. Tak berapa tepat ni Imam Bukhari ambil ni. Dia kata nak ayatnya tak boleh ambil air sembahyang dengan Nabi. Tiba-tiba ambil pendapat orang yang kata makruh saja. Makruh bukan makna haram. Bukan makna tidak harus. Makruh masih harus. Kalau dia kata haram, makruh ni makruh tahrimi. Kalau kata makruh tahrimi pun tak haram lagi. Dekat-dekat dengan haram. Harus lagi. Tapi kalau kita tengok asar Hasan Basri dan begitu juga asar Abul Aliyah, kita dapati mereka menganggap paling tinggi makruh tanzihi sahaja. Jadi kalau makruh tanzihi masih harus. Macam mana Imam Bukhari nak buat dalil pendapat mereka ini untuk mengatakan tidak harus? Kecuali kalau kita kata Hasan Basri dan Abul Aliyah kata taksir dalam istilah orang mutaqaddimin dulu, kariha ni boleh juga dengan makna haram. Mereka taksir terima tu maksudnya haram. Ini kalau Nabi dengan makna yang kedua tadi, dengan makna yang memabukkan atau terlalu tebal, sudah jadi pekat dah. Bukan jadi cair-cair dah. Tidak gitu, tapi sudah pekat. Hak lagu tu. Kalau lagu tu iyalah, betul lah. Tapi kalau semata-mata nama Nabi saja, termasuklah Nabi zaman awal dulu, tak boleh. Sebab apa? Mereka ni Hasan Basri dan Abul Aliyah ni antara orang yang mengatakan boleh ambil air semaya dengan Nabi. Nabi mana? Kalau kita nak pakai tak boleh, maksudnya Nabi lain lah tu. Hak beza istilah tadi. Atha berkata, tayamum bagi saya lebih saya suka daripada ambil air semaya dengan Nabi dan Laban. Imam Bukhari kalau dia berpendapat dengan sesuatu pendapat tu, dia akan ambil pendapat orang atas-atas dia, orang sebelum dia, tabi'in, sahabat, tabi'in hak so-so, dia akan ambil pendapat orang tu.
Atau kata lebih saya suka daripada ambil ais pahit dengan nabis dan susu. Susu tu pun air juga, tapi air susu tak boleh. Semua kata tak boleh. Nabis ni dia letak sekali dengan susu. Bila dia letak sekali dengan susu tak boleh. Tapi apa makna dia kata lebih saya suka? Lebih saya suka, lebih saya kena. Itu apa makna? Makna saya lebih kena. Kalau tak buat lagu tu pun boleh juga. Cuma saya tidak lebih suka. Tidak lebih suka. Misalnya kita kata, ni lebih comel daripada ni. Apakah menafikan hak yang kedua ni comel daripada yang kedua? Tak. Apakah bila kita kata hak ni lebih comel, hak ni huduh? Tak mesti lagu tu. Bila kita kata hak ni lebih comel, hak ni comel juga. Cuma hak ni lebih comel. Gitu makna dia. Supaya juga ni, saya lebih suka. Hak ni boleh juga, cuma saya tidak lebih suka. Menunjukkan harus juga. Jadi Imam Bukhari ambil pendapat dia ni tidak berapa tepat. Kecuali kita kata seperti tadi juga. Nabis ini hak maksud dia, hak kata dia lebih suka ni, maksud lebih suka ni maknanya tak say lah hak tu. Iaitu nabis yang sudah jadi pekat ataupun yang sudah memabukkan. Hak tu memang tak boleh lah. Jadi arak dah. Kecuali kita kata gitu untuk melepaskan Imam Bukhari. Kalau tak kata gitu, mana nampak tak apa kemah lah wujud dia. Nampak tak apa kemah. Lepas tu dia mari pula hadisnya iaitu setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Notanya seperti yang sebut tadilah. Notanya setiap yang memabukkan, sama ada memang memabukkan sekarang ini ataupun akan memabukkan. Itu maksudnya. Setiap minuman yang memabukkan bil fi'li, mana la ni, ataupun setiap minuman yang memabukkan bil quwah, 3 hari lagi memabuk. Tak boleh benda lagu tu kita nak ambil air semayan. Adapun air biasa kita letaklah seminggu pun tak apa, tak mabuk. Paling tinggi dia bau berubah sikit, tapi nak kata mabuk tu dah. Tapi kalau benda yang memabukkan, walaupun pada masa sekarang ni tidak memabukkan, akan datang yang mabuk, tak boleh mengikut Imam Bukhari. Dia pegang dengan hadis ni lah. Sebab dia nak cari hadis tentang nabis itu secara khusus dengan jelas tak ada. Dia pegang dengan hadis. Lepas tu dia ijtihad. Ijtihad dia nya apa dia? Nabis. Waktu dia mari dalam tajuk dia, nabis ni kalau lek 2-3 hari, 4 hari memang mabuk. Walaupun sikit pun bubuh. Cuma kalau sikit lambat sikit. Tapi akan memabukkan. Benda hak lagu ni tak boleh. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ni beza pula dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kita tidak nak bahas itulah hari ni. Sebenarnya ni pun sudah bahas dah dalam kuliah Muslim. Panjang dah bincang tentang gapo dia benda memabukkan. Hak haram, hak kena hukum sebab kau gapo. Arak daripada gapo. Umum kau lagu mana? Orang hak pakai umum tu salah satu hadis yang mereka pakai hak ni lah. Kullu syarabin askara fahuwa haram. Dia pakai ni. Tapi ada lagi pendapat yang berbeza, kita tidak nak panjang situ. Nampaknya masa kita pun sudah cukup dah. Ada majlis lagi pula lepas pada ni. Sekat itulah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Akhirul da'wana alhamdulillah. Lagu mana Ustaz, kalau benda tu hakikat dia asalnya benda tu harus pada syarat lah, kan minuman lah. Tapi dia terbanyak minum dia jadi mabuk. Ada ke lagu tu? Kalau minum air kes banyak tak boleh. apa limonate. Limonate tu parah benar. Limonate kecil. Limonate tu ada biasa ni. Memabukkan lah juga. Teh agak satu ya Ustaz. Ya kalau memabukkan, dalam hadis ada sebutkan sikit mabuk, banyak. Apa ni banyak mabuk, sikit pun mabuk. Tak boleh lah, haram juga dah. Jadi kalau zat dia memang dah haram dah ni, asal dia dah halal ni. Tidak jadi halal lah kalau lagu tu. Air berkarbonat ni maknanya air boleh diminum lah dah. Ada beli nego jual. Tapi dia minum sapan nete. Takut jadi pening gitu lah. Tidak mabuk lagi. Pening lah memang. Tidak pada tahap mabuk lagi. Kalau tahap tu boleh lagi, boleh jadi. Apa nama ni, makan nasi banyak boleh ada juga. Pening kepala dah. Mabuk ni. Tak kira lah tu. Mabuk ni start. Penuh mabuk tu.
Kalau mabuk betul tak boleh. Huruf mabuk dalam mana istilah syarab. Mana dia tak sedar ke diri lah. Tak sedar ke diri. Mana akal dia tu tertutup betul. Sebab tu nama khamr. Khamr itu kalau dalam bahasa Arab mana tutup. Khamara tu khimar kan? Kain tuduk, telekung. Khimar orang panggil. Khamira juga. Dalam bahasa Arab ni kalau khamira ada tu dia ada makna tutup lah. Khamr dia menutup akal. Jadi tak khabar dah. Sampai peringkat tu lah. Kalau pening tu, pening lalak tu tak lagi tu, khabar lagi. Gitu. Maksudnya tak khabar ke diri. Tak khabar ke diri ni tak tahu ke satu lah. Satu lagi istilah apa ni, bahasa kitanya alif bisa, tegal biasa. Dia orang ahli minum ni, syarab ni, kalau setakat ni pengalaman saya lah, bukan saya minum, pengalaman saya tengok ting macam 7up macam tu jugalah, Coca-Cola apa tu ting dia nya, atau kalau botol tu botol besar tapi gelas minuman dia tu gelas geting tu batang tu kan. Dia nak minum tu pegang tak ada cara dia. Kalau orang tak biasa minum, dia pergi pegang atas gelas gitu je, dia pegang tak ada cara dia. Minum kau tu ni orang ni. Jadi dia minum sampai 10-20 gelas pun tak ada bahasa apa dia, rasa pergi kerja biasa gitu je. Dia tak mabuk tu dia. Macam mana kata haram kata dia. Tu kena bincang panjang. Sebenarnya kita sudah bincang dalam kuliah Muslim panjang, cukup panjang dah ni. Jadi ada khilaf lagi. Sebenarnya pendapat Imam Abu Hanifah tu molek juga. Kalau untuk dakwah orang kafir yang ketagih haruk ni, dia ada lagi jalan dia. Tapi panjanglah nak bincang tu kan. Mula. Jadi anak nak jawab masalah perkhidmatan dulu payah. Dia tu saya tak mabuk ustaz kata dia. Dia cakap kerja macam biasa ya. Kita tahu dah malam tu daripada pukul 8 malam dia dah minum sampai pukul 3 pagi. Dia dah lepas. Kita tahu. EDC dia tu tidur atas kursi je. Dan saya kira lah akhir sekali dia hang tu, dia terbakar. Akhir sekali dia mati dengan terbakar jatuh. Tapi muka dia jendera makan akhir lagi kan. Lagu mana lah kecil. Nak kata Islam kau puan. Islam. Jadi itulah dia buat alasan gitu. Ya. Jadi itulah masalah ni ada perbahasan panjang ni, masalah mabuk ni. Jadi minggu depan lah kalau nak lontar soalan pun, hari ni kita nak lontar makanan dulu. Jadi sekadar itulah kita pada hari ni para jemaah sekalian. Penjelasan kita rasa panjang dah. Jadi kalau kita boleh mengerti benda ni, dapat memahami. Jadi kalau sini, kalau anak ustaz, kalau ada lah benda tu, Nabi tu ada, tanah pun ada. Kalau mengikut apa ni, atok ni kata dia ni ni ahabbu ilayya tu. Baik kita tayamum ke mana? Tayamum dah. Awak kata boleh ambil air semai, dia kata tak boleh tayamum lagi sebab ada air lagi. Dalam Quran kata falam tajidu ma'an, nakirah fi siyaqin nafyi. Itu mengikut kaedah orang mengaji nahwu. Falam tajid ma'an itu isim nakirah. Selepas daripada lam nafi, dia memberi makna umum. Air, orang panggil air. Betul lah. Tak ada. Tapi hak ni sudah tidak mempayakkan ni dia ni. Dia kira tak apa ni hak ni. Apa lagi ada hadis tadi tu kan. Sebab ada hadis tadi lah. Cuma orang tak sepakatnya dia kata hadis tu dhaif. Tu kita faham minggu depan dah siap soalan kita bahas minggu depan dengan Maulana masalahnya. Jadi sekadar itulah dulu para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan beri satu pendedahan kepada kita dalam soal ni.
kita ni duk baca lagi masalah taharah dan wudu jadi panjang. Jadi itulah keterbukaan dalam Islam ini supaya tidak menyulitkan kita dalam melakukan ibadat. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan saya bagi pihak Ulistia Paksi selepas ni persilakan Al-Fadhil Maulana dan para jemaah sekalian untuk menikmati juadah yang disediakan oleh pihak Ulistia. Hamba kata dah awal-awal tak ada raya, kita tak ada dah, cuma mungkin ambil buat-buat dua kali sempena.